Okey, macam mana saya nak dapatkan M? Saya nak dapatkan M11. Okey, macam mana nak dapatkan M11? Saya nak dapatkan minus 11. Kita akan delete row mana, kolom mana? Row 1, kolom 1. Yap, kita akan delete first row dan juga first column. So apa yang akan tinggal? Yang akan tinggal, kita akan tulis kat bawah ni lah. Makanya yang tinggal adalah 9, 3, 2, 8. Daripada sini kita akan dapatkan dia punya determinant. Macam mana nak cari determinant? AD tolak BC. Tolak. So 8 darab 9. 8 darab 9 tolak dengan 3 darab 2. So berapa? 8, 9, 72. 72 tolak 6. Namanya. 72 tolak 6. 66. Ha? Cepat. 66. Ya Allah, anak aku. 66. Ini saya punya M11 minus 11. Daripada minus 11, saya akan cari C11, cofactor 11. As we know, cofactor Cij is come from negative 1 to the power of I plus J times with Mij. Kalau kita tak nak gunakan formula ni, kita juga boleh terus gunakan kita punya sign plus minus darab dengan Mij. Kan? Sign ni akan based on kita punya apa? Yang cofactor sign tu kan? Okay, so factor sign yang saya ada buat semalam. So now C11 kan 1 tambah 1. Okay, kalau tak ingat saya buat balik lah. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Ya, saya. So from there kita tahu bahawa C11 1 plus lah yang ni lah. Okay, so kita tulis lah maksudnya operation dia adalah plus and then multiply dengan 66. So saya akan dapat 66 saja. Ini adalah kita punya minor dan juga cofactor. Daripada sini, daripada minor, daripada cofactor, kita akan teruskan perjalanan. Kita nak cari determinant of A. Okay, macam mana nak cari determinant of A? Semalam saya cerita. Determinant datang daripada summation Aij darab dengan Cij. Okay, then macam mana yang ni? Dia akan, sebab kita nak gunakan row mana, kita nak guna kolom mana. Tak kisah pun sebenarnya. Kalau awak cari determinant untuk first row, mungkinlah saya akan cari determinant first row. First row. Supposenya dia mesti akan sama juga kalau saya gunakan determinant of first column. Dan dia juga akan sama sahaja kalau saya gunakan determinant of third column. So tak kisahlah awak nak guna first row, first column, second row, second column and so on, pun still akan dapat determinant sama sahaja. Okay, boleh? Boleh tak? Setakat tu je dulu. Okay. So kita go now. Go maksudnya sekarang ni kita nak gunakan mana? Let's say kita gunakan determinant using our first row. Element for our first row. Alamak, saya dah terpadam. Apa yang kat sini ni tadi? Anak. Ni antara 1 dengan 7 ni apa tadi? 2. 2 eh? 2. Okay. 2. Okay. So kita akan gunakan formula ni, makanya Aij, Cij. A ni kita ambil dia punya entry, maksudnya entry untuk first row kita. Entry first row. So tulis je 1, 2, 7. Okay. Lepas tu kita akan ambil balik sign kita sebab kita punya sign untuk first row adalah plus, minus, plus. So tulis je plus, minus, plus. And then dekat sebelah belakang kita akan tulis minor je. Terus minor. Minor. Okay, ready? Okay, ini adalah untuk, kalau tak nampak dah saya tulis dulu. Ini A11 C11 tambah dengan A12 C12 tambah A13 C13. So nak dapat C dia akan datang daripada
Negative 1 to the power of I plus J, MIJ itulah. So tak payah fikir yang tu, just terus guna formula ni sahaja. Makanya kita akan delete first row, first column. So apa yang tinggal kita akan tulis 9, 3, 2, 8. Sekejap Mana eraser saya? Satu kan? Satu, okay. So, saya potong yang ni pula. Saya tulis kat sini. 4, 3, 1, 8. Saya tulis, potong yang ni. So, tinggal 4, 9, 1, 2. Lepas tu kita guna kaedah minor. Makanya kita akan ada 1. Okay. 9 darab 8 tolak dengan 6. Jadi kita dapat berapa ni? 32 kan? 66 kan? 66. 6. Tapi kalau rasa macam was-was, tulis dulu pun tak apa, tak jadi masalah. So saya akan ada 9872 tolak dengan 6. Tak apa, tulis dulu tolak dengan 2. Sini saya akan ada 8432 tolak 3. 32 tolak 3. Kenapa? Sekejap. Okey, tak apa Kamalian. Sebab tadi saya tertendang dia. Saya tertendang dia keluar. Maafkan saya. Kita membadah lah line slow. Tendang pula Caharanita sungguh. 7. 4 kali 2 tolak dengan 9. 8 tolak 9. So sini 66. 29. Apa ni? 32 tolak 3. 29. 9 tambah dengan 7 negatif 1. Okey, congak berapa? 66 tolak 58 tambah tolak 7. 58 tolak 7. Okey, kira. Calculator please. Berapa? 1. 1. Allah. Penat kira satu je jawapannya. So ini adalah kaedahnya untuk awak dapatkan determinant yang kita konon-konon kita nak buat petang semalam tak berjaya tu. Okey. Yang ni semalam. So inilah kaedahnya. Maksudnya awak keluarkan entry. Dah keluarkan entry, awak darab je dengan minor tapi jangan lupa sign of your cofactor. So itu sahaja sebenarnya cara dia. Yang petang semalam yang korang dah tepu tu. Okay, so kita sambung kita sambung pagi ni dengan example kita yang semalam yang tak habis tu. Okay, so dah nampak belum? Nampak tak sikit-sikit? Anak nampak tak? Nampak. Okay, kita cuba pagi ni. Okay, makanya A ni kita ambil lah balik. 2, negatif 5, 1. Operasi dia kan tadi sebab kita ambil first row kan, sebab dia nak first row. So first row dia punya sign of cofactor adalah plus, minus, plus. So kita letak plus, minus. Sekejap, saya padam sekejap. Okay, plus, minus, plus again. So operation dia. And then kita letak je lah minor, M11, M12, M13. So kat sini letaklah sebab kita akan delete first row, first column. Kita delete first row, first column, first row, first column. So akan tinggal 0, 1, 5, negatif 4. Okey. Sini terpadam pula. Sini, negatif 3, 1, 2, negatif 4. Kalau saya tersilap beritahu tau. Okey, padam yang itu. Saya potong pula third column. Apa tak nak keluar? So akan tinggal negatif 3, 0, 2, 5. Okey lagi, barulah kita cantikkan. So sini akan dapat 2. Sini bracket lah. Buat AD tolak BC. So 0 minus 5. Minus dengan minus, so plus 5.
Negative 3 times negative 4 minus 2 times 1. So 12 minus 2 plus 1. Okay, negative 15 minus 0. 0. Okay, cantik kan dia? Zero. Okay, kira berapa? 2, negatif 5, 5, 10, tambah 1, negatif 15. Okay, cuma kirakan berapa? Dapat berapa? Itu 50 tambah 5. Tak dengar. Zafri, kuat sikit. Siapa Danish ke Zafri tadi? Jawapan dia 25 madam. 25 madam. Betul. Jawapannya 25. So ini kalau saya gunakan first row. Saya guna first row. Okay. Then next question dia kata find the determinant of A at the most zero column. Yang row atau kolom yang ada banyak zero. Kolom yang ada banyak zero. So kita nak guna mana? Kolom mana kita nak guna? 2. Dua. Kolom 2 ke row 2? Kolom 2 ke row 2? Kolom 2. Okay, kita guna kolom 2. Okay, kolom 2 ah. Alamak, saya dah conteng ke mana ni? Saya tak ingat nanti. Sekejap ada space tak okay, saya lari kanan lah sekejap. Saya lari kanan sekejap Alamak, tak ada lagi. Sekejap. Jangan pening sekejap je. Saya turun bawah sekejap. Okay, so A saya tadi sama juga dengan 2, negatif 5, 1, negatif 3, 0, 1, 2, 5, negatif 4. Dia kata the most zero. So kita akan gunakan kolom. Dia kata kolom. Maksudnya kita akan go dengan second column, right? Okay, so determinant still same, formula dia A. Okay, so entry dia negatif 5, 0, 5. Okay, so ini kolom ni, second column. Ingat operasi dia kan kita punya sign apa? Kita ada plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. So second column, kita punya sign yang mana? Mana? 1. Apa dia? Sign kita? Sekejap, saya tutup dulu. Oh, sorry. Tak cantik tak. Sekejap Okay, sign dia. Ini second column ni. Second column. So, talikan dengan yang sebelah ni. Makanya, dia akan duduk dekat second column juga. So, yang ni lah dia punya sign. Makanya, kita tulislah sign ini tadi dekat kita punya determinant. So, kita akan ada negatif, plus, minus dia punya operation. Okay. Lepas tu kita letak minor. Letaklah minor tiang goal tu dulu. Letak tiang goal dulu. Lepas tu baru kita delete. Delete mana? M berapa? 1. Mana boleh M1? Tak boleh lah. Sebab kita gunakan second column. So first apa? First row. First M1, 2. M1, 2. So saya akan delete first row, second column. So saya ada negatif 3, 1, 2, negatif 4. Lepas tu saya delete mana? 2. Okay, delete 2. Delete sungguh dah aku ni. Apa tadi? 3 negatif 3. Okay, negatif 3. So delete second row, second column. So 2, 1, 2, negatif 4. Dan belakang ni 3, 2. Okay, 3, 2. So apa yang tinggal? Yang tinggal kita copy lah. So saya akan ada 2, 1, 3, 1. Okay, go. Dah cantik dah. Teruskan je sikit je lagi. So sini 5. Tolak.
12 tolak 2 tambah dengan 0. So yang ni 0 darab dengan apa pun tak kisahlah, kalau korang nak cari dulu pun tak apa, tak nak pun tak apa kan. Dia still akan dapat 0, right? Ya, kosong. Negative 8 minus tu tak apalah konon-konon. Madam tak nak buat ke? Buat tak apa, boleh, tak jadi masalah. Tak nak pun tak apa sebab dia jadi 0 juga. So sini tolakkan 2 tambah dengan 3. Bah, 15. 15. 5, 10, 50 15 pula. Okay, kira berapa? 25 tak? Ya, 25. Ya, 25. Tak nak tulis. 20 je Haranita, 25. So kalau awak tengok sama tak dengan yang tadi? Yang tadi bukan yang atas ni. Bukan yang ni. Sama. So tak kisahlah awak guna row mana, awak guna kolom mana, determinant still akan sama. Mesti akan sama. Tak boleh tak. Memang akan sama. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Ya. Okay. Tak ada. Okay, next. Rasa-rasa boleh go sendiri tak? Sekali lagi, Madam. Okay, sekali lagi. Sekali lagi. Anak, petang nanti saya nak awalkan kelas sikit boleh? Sebab 3.10 saya ada meeting. Berapa tu, Madam? Kalau 2 suku? Boleh. 2 suku. Korang tak ke mana pun kalau ada yang kat sini duduk kat bilik kan. Okay, 2 suku tau. Saya nak on 2 suku. So 2 suku mungkin pukul 3 saya habislah kot. Okay. Kita cuba. So dia tak kisah ni. Dia kata given that A sama dengan apa, find determinant je. Dia tak cakap pun row mana, kolom mana. So suka hati. Biasanya kita akan nak senang, kita guna first row lah. So kalau tak nak pun tak apa. A sama juga dengan entry dulu 4, 10, negatif 2. Tak apalah, biarlah jauh-jauh pun tak apa. Kalau awak dah yakin nak dekat, dekatkan. So operation kita sign of cofactor. Sign of cofactor, kita nak sebab kita ni kan. Sign of cofactor kita adalah plus, minus, Plus. Okay. Buat bracket salah satu lah. Okay, lepas tu kita ambil balik. Tiang lampu awak. Okay, tiang lampu. Buat dulu tak apa. Orang kata, kenapa budak ni buat tiang lampu? Tak apa, biar je. Nak tolong awak kan. Kalau tak nak, tak apa. Okay, so ambil lah. Sebab saya delete first row, first column lah. So saya akan ada negatif 3, negatif 5. Negatif 3, 3. Okay, next. Korang keluarkan untuk saya. Saya nak tulis ya. 8, negatif 5, negatif 6, Nanti. 8, negatif 5, negatif negatif 6. 6, 3. Lagi. 8, negatif 3, negatif 6, negatif 3. Dah buat ke Afrina? Cepat benar. Tak. 4. Lagi. Okay. Sini. Tolak. Okay, berapa? Negatif 9 tambah tolak. Tolak 15 ke? Kalau saya silap tahu tak? 15. 8, 3, 24, tolak 30, tolak 2, 8, 3, negatif 24, tolak 18. Okay, kirakan. Berapa cepat? Lepas tu bukan tambah ke? Mana? Negatif 9 tu. Ke saya Negatif tak betul lah. Negatif 9 kan? Ya, negatif 9 tambah kan. Ke 5 kali. Sebab ni negatif 5, negatif 3. Kan negatif 5, negatif 3. So dia akan jadi, suppose operasi dia tolak kan. Negatif 9 tolak dengan. Saya tengok. Okay. Tak jadilah. Tak Dia jadi. jawapan dia 48. Okay, betul. Jawapan dia 48. Alhamdulillah. So ini kalau soalan nak minta determinant. Kita pukul berapa pukul 9 kan? Apa aku macam terkejut. Okay. Baru 8.26. Okay. Boleh? Boleh. Kita buat dengan tenang je. Relax. Tapi mission saya minggu ni saya nak habiskan matrices. Walaupun dengan tenang Boleh. supaya minggu depan at least kita punya tutorial kita cuma cover minggu depan kita cuma cover tutorial untuk matrices lah.
So yang hari ni, minggu ni saya cuba nak habiskan nota je dulu. Tapi kalau berjaya habis nota, kalau nak boleh sambung dengan tutor, kita go sambung tutor. Tapi itu mission saya lah. Supaya nak mudahkan awak sebenarnya. Okay. Settle untuk determinant. Seterusnya. Inverse. Yep, inverse. Kalau kan korang pernah ingat kot, saya rasa pernah gunakan inverse ni. Kalau dulu-dulu masa sekolah nak cari inverse untuk matrices tau. Dia akan datang daripada 1 over determinant times dengan apa? 1011 ke apa tak? Apa? Itu identity. Bukan. Kita tak guna yang tu. Yang tu Yang kalau 2 by 2 matrix lah. Kalau 2 by 2 kan. Kalau saya ada 3, 4, 7, 1. Macam mana korang buat? terbalikkan. Songkangkan dia. Ya Satu saya. negatif. Ya saya. So yang ini korang akan ada, kalau tak silap saya tak ingat dah. Apa dia dah. Satu, Satu. A, D tukar tempat. Satu, B, negatif. simpan. negatif 4, 4, negatif 7, 3. Ikan. Macam ni lah. Ini hanya boleh kita apply kalau dia adalah 2 by 2 matrix. Tetapi hari ni kita akan cover sehingga 3 by 3 matrix. Macam mana kita nak applykan formula yang ini ni? Okay, kita akan tengok sekejap lagi ya. Okay, learning outcome. Okay. 7.3 inverse of matrices. Learning outcome, find the inverse of a non-singular matrix using AB equals KI and also using adjoint matrix. Apa benda lah ni madam? Okay, tak apa, kejap lagi ya. Inverse of matrix. Apa maksud non-singular matrix ini? Non-singular matrix. Okay, non-singular matrix, dia ada kata kat bawah ni. Tapi kita baca yang atas dulu ya. Okay, finding inverse by using adjoint matrix. So yang ni lah kita cover yang bawah dulu tau. Kita cover yang bawah dulu. Okay, macam mana nak dapatkan dia punya inverse? So inverse kita guna formula ni. Inverse of A sama juga dengan 1 over determinant times dengan adjoint A. Where determinant of A not equals with 0. Kenapa dia kata determinant A tak boleh sama dengan 0? Apa yang akan berlaku sekiranya bawah ini adalah 0? Determinant dia sama dengan 0. Apa yang akan berlaku? 1 over 0 is what? 1 over 0? Error. Ya, maths error. Dia akan jadi undefined. So bila undefined, macam mana kita nak cari inverse? Kan? Okay, then, okay. The adjoint of matrix, yang ini ni, adjoint of matrix A ini sebenarnya sama juga dengan cofactor transpose. Okay, saya buatkan, saya tulis kat sini ya. Inverse of A sama juga dengan 1 over determinant of A times dengan adjoint A. Where, for your information, adjoint A itu sebenarnya adalah sama dengan Cij yang awak transposkan. So nak tak nak, awak kena cari cofactor dulu. Macam mana nak cari cofactor? Yang ada sign tadi darab dengan dia punya minor. Lepas tu transposkan dia. Lah apa benda pula transpose ni? Transpose apa dia transpose? Transpose? Sabar Jahranita. Transpose apa? yang kolom tu. Yang apa? Syafiqah tadi jawab. Apa Syafiqah? Yang kolom jadi row. Ya, saya transpose tu adalah interchanging antara row dan juga kolom. Okay, interchange. Okay, ubahlah yang row jadi kolom, kolom jadi row. So kita akan apply balik yang itu. Okay, determinant of A. Okay, kita tengok. Apa yang dikatakan sebagai singular matrix ataupun non-singular matrix. Okay, sekiranya determinant of A anda sama dengan 0, maka dia adalah singular matrix. While sekira determinant dia tak sama dengan 0, maka dia adalah non-singular matrix. So terjawab dah dekat atas tadi. Inverse hanya kita boleh dapatkan untuk non-singular matrix. Inverse hanya akan muncul untuk matrix yang determinant dia tak sama dengan 0. Boleh? Boleh? Boleh. Okey.
Okay, ini yang awak dah pernah belajar dulu. Inverse of 2 by 2 matrix. Inverse of 2 by 2 matrix. Yang ni lah dulu-dulu. Tapi awak tak gunakan formula ni. Awak guna apa? Ya, awak terbalikkan je lah macam tadi tu. Sebenarnya, kita boleh terus gunakan formula yang atas ni untuk tak kisahlah untuk 2 by 2 matrix ataupun 3 by 3 matrix. Just guna formula ni saja. Okay, cuba kita ready Ready? Saya nak gunakan formula ni je. Okay, so let A is an matrix with entry A, B, C, D. Then, its inverse equals with, inilah kita guna formula ni. Okay, so inverse of A sama juga dengan 1 over determinant. Macam mana nak dapat determinant of 2 by 2 matrix? Kita akan go dengan AD minus BC. So, saya letaklah AD tolak BC dekat sini. Okay, then belakang ni adalah sebenarnya cofactor transpose. Kan adjoint ni tadi saya kata adjoint A sama juga dengan cofactor transpose. Kita? Okay. Okay, pelan-pelan tak apa pelan-pelan. Kalau tak boleh cakap tau. So transpose saya masih ada. Okay, lepas tu okay, so kita ambil balik. Bila cofactor kita akan ada sign dia tau. Kita akan ada plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, darab dengan M11, M12, M13 sampailah the last one here is M33. Okay, ready? Ya. So sekarang ni matrix saya dengan order 2 by 2. 2 by 2 tau maksudnya kita punya sign of cofactor hanyalah yang ini saja. So letak plus, minus, plus lagi cara Nita. Minus lah. Okay, minus, plus. Okay dah. Lepas tu kita akan darab dengan minor ni. M21, M22. Okay, kita akan darab dengan minor. So, M11. Mana M11? Kita akan delete first row, first column. So, tinggal apa? D. Letaklah dulu. D. Lagi. Okay, lagi. Lepas tu, sini kita akan delete first row, second column, right? C. Letak situ. Okay, lagi. Apa? Sekejap saya padam. Okay, lepas tu kita akan gunakan M21. So 2 Sekejap. 2 1. So B lah kan? B. Kedok. Betul. Lepas tu sini pula. Barulah tinggal A. Okay, ready? Ini ada lagi T ni. Saya kena buat apa? Saya kena interchange antara row dan juga column. Okay, pelan-pelan. Tak apa. So, interchange tau. So, sini akan jadi D, negative C, negative B dan juga A. Kalau korang tengok, inilah yang korang gunakan tadi. Yang kita interchange. Yang korang gunakan mana tadi Yang korang buat ni tadi. Mana tak nampak dah. Yang ini ni. Sebenarnya yang ini datang daripada 1 over determinant times dengan adjoint A. Tapi masa sekolah menengah dia tak cakap lah. Bila dah masuk matrik, dia beritahu balik semula. Sebenarnya dia datang daripada sini. Okay, boleh? Boleh. Okay, so sekarang ni kita akan gunakan kaedah yang sama juga untuk 3 by 3 matrix. Panjang. Sabar, tenang. Kena bertenang. Ada 2 pula ni. Okay, tak apa. Okay. By using adjoint matrix, find the inverse of A and B. So, tulis terus. Inverse of A sama juga dengan 1 over AD tolak BC. So, 2 negatif 4 tolak dengan negatif 2, 3
darab dengan yang ni transpose dulu. Tak apa, tulis transpose dulu. T jangan lupa tau. T tu untuk tunjukkan bahawa awak tak buat apa-apa. Awak baru cari cofactor. Awak belum transposekan dia. So letak apa? Plus, minus, plus. Plus. Apa tu? Apa yang tinggal? Satu. Satu-satu, negatif 4. Lepas tu? Modus dah. 1, 2, 3. 1, sini 3. Lepas tu? Negatif Negatif 2. Negatif 2. Okey, negatif 2. Macam 3. 3? Itu 2. 2. Okey, lepas tu kita cantikkan lah. Cantikkan je. Negatif 8 tolak negatif 8. Kan korang dah cantikkan ni. Tolak tambah tambah 6 ke? Ni tolak 6. Tambah 6. Okey, so 1 per dengan negatif 2. Ini belum transpose ni, belum selesai. So kita transposekan dulu. Negatif 4, negatif 3, 2, 2. Okey, perlu selesaikan ke tak ni? Ke biar macam tu je? Kena. Yep, sebenarnya kena selesaikan dia. Simplify lah. Simplifykan dia. Makanya saya akan dapat, saya kena expand ni. So negatif 4 per negatif 2 dapat 2. 2 per negatif 2 dapat negatif 1. Negatif 3. 3 per 2 dan juga negatif 1. So ini adalah jawapan dia. Pertanyaan? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Orang lain? Afrina je yang punya. Orang lain okey tak? Kalau tak ada, okey. Sekarang ni okey. Sekarang ni okey. Biasalah macam tu. Sekarang ni okey. Nanti tutorial aku tak tahu. Tu tutorial. Nasib baik tak ada assignment lagi dah. Okey. Next. B. Cuba buat B. Saya tunggu. Saya tunggu jawapan. Sebab saya nak buat 3 by 3 je. Okay. Tak apalah, saya bagi jawapan je lah terus. Ni senang je ni. Okay, nanti korang boleh teruskan. B saya, B inverse saya, inverse of B saya sama juga dengan, ni jawapan saya tahu, nanti korang cuba tengok Negatif 2 per 11, negatif 3 per 11, 5 per 11 dan juga 2 per 11. Ni jawapan saya Nanti korang cuba tengok, compare. Betul tak? Sama tak? Betul, sama. Okay. Okay, sama. Okay, next. Sama. Okay, then 7 matrices inverse of 3 by 3 matrix. By using adjoint matrix, find the inverse of matrix A if given yang ini. Okay, ready? Ready? So, inverse of A sama juga dengan 1 over determinant times dengan adjoint of A. As we know, adjoint ni sama dengan apa saya kata? Adjoint ni sama dengan apa? Adjoint sama dengan apa? Cofactor. Yang satu-satu tu. CIJ cofactor transpose. Okay, ready? Ya. So sekarang ni apa yang perlu anda cari? Anda kena dapatkan determinant dan juga kena dapatkan cofactor. Okay, terus jump pada cofactor terus pun tak apa. Okay, cofactor. Tapi macam mana nak dapatkan cofactor? Cofactor datang daripada mana saya kata? Yang positif. Positif negatif tu kan cofactor, sign of cofactor. Kita letak dulu Sekejap dia main-main pula ya. Okay, so nak dapatkan CIJ, tulis dulu tak apa. So plus minus plus minus minus plus minus plus minus
Sebab dia tak cakap pun kan. Dia tak cakap pun suruh cari minor dulu ke apa ke. Tak payah pun tak apa. So M11 Madam. M. Bawah tu Madam bawah tu minus positif, negatif, positif. Okay, sorry. Terima kasih. Patutlah dia sama je. Plus, minus, plus. So M11, M12, 13, M21, 22, 23, 31, 32, 33. Okay. So kita jump terus pergi cofactor. Ke nak cari determinant dulu? Mana dulu awak nak cari? Determinant dulu. Determinant. Tak nak cari cofactor? Tak nak, saya nak cari cofactor dulu lah. Aku tanya lepas tu aku jawab sendiri. Okay, cofactor Cij sama juga dengan besar. Kenapa ada kat luar ni, ada sign kat luar ni? Tak nak. Okay, cofactor ni nah. Cofactor rumah besar tau. Yang rumah besar ada berapa bilik kat dalam rumah? Ada 9. Ada 9 bilik. Okey, ada 9 bilik. Rumah besar ada 9 bilik. Rumah besar ada 9 bilik. Okey, bilik 1 anak sulung. Anak 2, anak ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke anak bongsu dia. Okey. Lepas tu sebabkan dia minor ni. Ni minor ni kita ambil yang belakang. Tetapi dekat depan kita akan design dia plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Bina mata saya tengok. Okey. Okey. Cara ni tak go. 4, 5, 5, 6. Dua, 5, 3, 6. Anak, sebenarnya yang ni senang nak dapat markah dan senang juga untuk awak tak dapat markah. Bila awak careless, bye-bye lah. Tapi kami masih lagi bagi markah jalan kerja. Kalau saya tersilap, Husyuk sendiri kan. 2 madam. Mana? Tu yang 1, 3, 5, 6 tu. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Baru cakap, korang ni baru cakap Husyuk sendiri lah kau. Sekali betul rupanya Husyuk sendiri. Sekejap sini dengan sini. So 2, 3, 5, 6. 1, 3, 3, 1, 6. 3, 3, 6. Korang beritahulah saya tulis je. 1, 3, 3, 3. Saya tak nak keluar. 1, Zahra ni tak, kau tak nak keluar ni. 1, ya Allah dia mengada. 1, 3, 3, 6. 6. Okay lagi. 8, 4, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 5. 3, 5. 5. Berapa? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 3, 2, 5. 3, 2, 5. 1, 2, 2, 4. 1, 2, 2, 4. Okey, cantik kan? Dapatkan cofactor, cantikkan terus. Kenapa saya kata saya nak cari cofactor dulu? Sebab apa? Sebab saya nak tolong awak untuk determinant nanti. Sebab determinant nanti kita akan gunakan ni. Gunakan je. Apa yang ada kat sini, ini. Kita akan gunakan dia je. Sebab tu saya cakap saya nak cari determinant, saya nak cari cofactor juga. Okey, tak apa. Plus, minus, plus, minus. Korang congakkan untuk saya tau. Dapat berapa? Tak pun teruskanlah, selesaikan. Dapat cofactor dia berapa? Saya tunggu. negatif 1. Tu jawapan akhir dah. Dah darat dah. Okay, negatif 1. 6 kali 2, 12. 12 tolak 15. 3. Negatif 2. 2. 3. Sekejap Aisyah. 3. Negatif 3. 1. 1. Negatif 2. 2. 1. 1. Kosong. Yep, betul. Okay, Alhamdulillah. Okay, so saya sebenarnya boleh dapat guna kalkulator tapi saya tak nak ajar lagi. Saya simpan. Ingatkan saya tahu untuk minggu depan.
Untuk minggu depan. Ya saya. Apa dia? Yang first row kita tu bukan negatif 1, negatif 3, negatif 2. Negatif 1, negatif 3, 12 tolak 15 kan? 12 tolak 15. Tapi ada negatif kat luar. Oh, kena okey. Okey, boleh? Finish? Okey. Okey. Okay. So dah dapat dah cofactor dia. Then kalau rasa macam ni baru cofactor, carilah pula satu lagi CIJ transpose. So cofactor transpose akan dapat sama juga negatif 1, 3, negatif 2, 3, negatif 3, 1, negatif 2, 1, 0. So dah settle dah cofactor transpose. And then satu lagi masalah yang kita tak ada lagi adalah determinant of A. So determinant sama dengan apa? Ambil dah balik. 1, 2, 3 tadi. 1, 2, 3. Lagi? Positif. Positif. Okay, negatif. Plus minus plus. Okay, lepas tu kita ambil lah orang ni tadi yang kita dah buat ni. Sebenarnya kalau tak pun awak terus ambil je orang ni. Sekejap Tak payah guna sign ni. Tak payah guna ni. Tak payah. Ambil je terus. 1, apa tadi aku lupa dah. 1, 2, 3. Ini cofactor ni. Ini kan cofactor awak ni. Cofactor ni dah campur dengan sign. So terus ambil. Negatif 1, 3, negatif 2. Operasi dia apa? Semua adalah tambah. Terus ambil saja. So negatif 1 tambah 6 tolak 6. So akan dapat negatif 1. Ya saya. So ni adalah determinant terus. Kenapa saya tak buat tambah tolak tambah tadi? Sebab tambah tolak tambah tadi kita dah masukkan dekat dalam ni. Kan kita dah buat sekali. Sebab tu saya just buat tambah sahaja. Tapi kalau awak nak buat ni sekali lagi pun tak apa, tak jadi masalah. Anak baru dapatkan determinant dan juga dia punya yang ini ni sebenarnya adalah adjoint. Kan? Adjoint of A. So barulah kita go inverse sama juga dengan 1 over negative 1 times dengan negatif 1, 3, negatif 2, 3, negatif 3, 1, negatif 2, 1, 0. So saya akan dapat 1, negatif 3, 2, negatif 3, 3, pino mata saya tengok. Negatif 1, 2, negatif 1, 0. Ke saya ada tu? Ada madam. Ada, okay, dah selesai. So inilah inverse kita. Okay, ini untuk dapatkan inverse dengan bantuan adjoint method. 8.50 jam saya. B ni siapa nak buat? Korang lah. DIY. Okay, besar dah dia aku buat ni. Jawapan dia tu bagi. Dia nak bagi jawapan ni. Okay, B inverse of B saya akan dapat, percayalah. Minggu depan kalau saya tengok nota orang yang ada kat sini aku percaya. Aku yakin. Apa jawapannya? Yakin dia buat full. Alhamdulillah. Kan dia tak ada nak buat apa. Dia tak tahu nak buat apa. Mesti dia buat siap. Okay. So ni jawapan dia. Ni DIY tau. Petang ni saya nak masuk yang satu lagi. Boleh Saya buat awal tau. 2 suku tau. Boleh. Anak aku sentiasa boleh. Madam. Ya.